السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada pagi yang mulia ini kita dapat bertemu lagi bagi menyambung membaca sebuah kitab yang dikarang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, iaitu kitab yang bertajuk Qasasul Anbiya, yang diambil daripada kitab tulisan Al-Bidayah wan Nihayah, kan? Bersama kita kitab yang telah diterjemah, iaitu Pustaka Ummul Qura, ditahqiq oleh Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi. Dia tulis ini guru besar tafsir dan ulumul Quran di Universiti Al-Azhar di Kairah. Jadi kita menyambung sebagaimana yang saya tahu ataupun sebagaimana dimaklumkan kepada saya, sambungan bacaan kitab ini sampai kepada muka surat yang ke-37. Kitab terjemahan lah, kitab terjemahan. Iaitu penciptaan Nabi Adam dan hikmah di balik penciptaannya. Ciptaan Nabi Adam alaihissalam dan hikmah di balik penciptaannya. Di sini kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, sebagaimana diterjemahkan, dia kata Allah mengabarkan, ia berbicara kepada para malaikat, yakni cerita sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, bahawa Allah Ta'ala kata, wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan? Ketika Tuhanmu telah berkata, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ini surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi Allah memberitahukan keinginannya, iradah, yang kehendak Allah Ta'ala tadi, untuk menciptakan Adam dan keturunannya, yang saling menggantikan kedudukan, peran, dia kata kedudukan lah, satu sama lain, menggantikan antara satu sama lain. Jadi selepas datang generasi, pergi satu generasi, datang generasi yang lain pula, sehinggalah kepada generasi yang terakhir yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk menetap di atas muka bumi, dan pada mereka berlakulah kehancuran alam ataupun hari kiamat. Baik, seperti yang ia sampaikan di tempat yang berbeza, kan, dalam ayat yang berbeza, kan, Allah Ta'ala sebut di antaranya dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala sebut ayat 165 dalam kitab kita ni. Allah kata, wa huwa alladhi ja'alakum khalaifa al-ard, dan dialah yang menjadikan kamu khalaif. Khalaif ni maksudnya jamak bagi perkataan khalifah. Ada khalaif, kan, yakni penguasa-penguasa, diterjemah di sini sebagai khalifah. Boleh juga diterjemah sebagai pengganti. Khalifah ni maknanya kalau terjemahnya pengganti khalifah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar Al-Khattab adalah khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar adalah pengganti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meneruskan agama ini, dalam menyebarkan agama ini, kan, dalam menyampaikan agama ini. Jadi Umar adalah pengganti Rasulullah SAW. Jadi Umar radhiyallahu anhu, dia tengok, kan, dia yang memulakan mengubah perkataan Al-Khalifah menjadi kepada perkataan Amirul Mukminin, iaitu Amir, yakni ketua ataupun yang menjaga urusan orang-orang yang beriman. Jadi kalau Umar kata kalau orang selepas dia akan guna perkataan Khalifah juga, dia akan jadi panjang lah.
Bila datang Uthman pula, dia akan jadi khalifati Rasulullah SAW. Bila datang pula selepas Uthman, Ali contohnya, Ali radhiyallahu anhum, jadi maknanya akan berlaku khalifati Rasulullah. Dia akan jadi panjang macam tu perkataan kan. Setiap orang akan sebut khalifati, jadi panjang. Di maknanya ditukar. Jadi Umar memandang untuk melihat bahawa ditukar perkataan khalifah kepada Amirul Mukminin. Amir, yakni ketua, orang yang menjaga urusan orang-orang yang beriman. Dia perkataan khalifah, yakni pengganti. Jadi mana dia yang menjadikan kamu, wa huwa alladhi ja'alakum, dan dialah yakni Allah yang menjadikan kamu khalaif, yakni pengganti-pengganti ataupun penguasa-penguasa, kan? Al-ard, di bumi. Surah Al-An'am disebut surah Al-An'am ayat 165. Kemudian begitu juga di dalam surah yang lain. Sebab dia kata tempat-tempat yang berbeza kan. Dalam surah yang lain iaitu surah An-Namlu. Surah An-Namlu Allah Ta'ala sebut ayat 62. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. Yang maksud dia, dan dia jadikan kamu semua, yang ini anak-anak Adam ni kan. Khulafa. Yang tadi khalaif kan. Yang ni khulafa. Dia menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Maksud dia, datang generasi selepas generasi yang lain untuk mengimarahkan muka bumi ini dengan beribadah kepada Allah. Jadi maknanya tujuan penciptaan semua kita tahulah. Tujuan penciptaan sebagaimana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat tu ayat 50. Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan penciptaan adalah ibadah yang mengimarahkan bumi ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Rubai bin Amir radhiyallahu anhu dalam perkataannya yang masyhur, dia kata nahnu qaum. Dia kata Allah ibta'atsana, Allah yang utuskan kami. Allah ibta'atsa ketika dia berhadapan dengan panglima tentera Rom, ya. Dia kata Allah ibta'atsana, Allah yang utuskan kami. Rom kan Farsi kan, lupa dah. Linukhrijal ibad, supaya kami keluarkan manusia ni. Kami keluarkan hamba-hamba ini min ibadatil ibad, daripada menghambakan diri kepada sesama manusia, ila ibadati rabbil ibad, kepada menghambakan diri kepada Tuhan bagi manusia. Tuhan bagi hamba. Wa min dhiqil dunya ila sa'atid dunya wal akhirah, dan kami diutuskan untuk mengeluarkan manusia daripada kesempitan hidup di dunia kepada keluasan hidup dunia dan akhirat. Jadi membebaskan manusia daripada segala bentuk perhambaan. Wa min jawril adyan ila adil Islam, daripada kezaliman segala agama yang ada di atas muka bumi, ya, kepada keadilan Islam. Itu dia cerita dia. Jadi maknanya kita ni adalah khalifah yang dilantik, diperintahkan oleh Allah untuk mengimarahkan muka bumi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mentauhidkan Allah taala, menjauhi segala sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia tujuan perutusan para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah taala, dengan hendaklah kamu menjauhi segala yang taghut, yakni janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Baik. Allah menyampaikan hal itu kepada para malaikat sebagai pujian terkait penciptaan Adam dan keturunannya. Seperti halnya Allah mengabarkan hal besar sebelum keberadaan Adam lagi. Allah telah cerita kepada para malaikat, inni ja'il, aku nak ciptakan, aku nak adakan, kan, khalifah, ini penguasa di atas muka bumi. Sebelum Adam diciptakan, Allah telah dah sebut pada para malaikat. Para malaikat kemudiannya bertanya untuk mencari tahu dan mengungkap hikmah di balik penciptaan Adam dan keturunannya. Bukan dia bertanya nak bantah Tuhan. Kalla wa hasya. Kenapa? Kerana mereka adalah ibadah. Kerana mereka adalah ibadullah, adalah hamba-hamba Allah yang sentiasa mentaati Allah Ta'ala dalam segala urusan, segala perkara. Mereka bukan tanya kerana mempertikaikan Allah Ta'ala. Tuhan, kenapa kau nak ciptakan mereka ni? Tak payahlah. Tak. Bukan tanya untuk pertikai. Tapi mereka tanya untuk mengetahui dan mengungkap hikmah. Dia pun nak tahu apa hikmah di balik penciptaan Adam dan keturunannya. Kenapa? Kalau untuk beribadah semata-mata, kita dah ada untuk beribadah kepada Allah. Kan? Jadi maknanya kami dah ada untuk beribadah kepadamu.
bertasbih kepadamu. Jadi nak tahu jugalah apa dia hikmah nak diciptakan Adam dan zuriat dia tadi. Jadi bukan untuk membantah pertanyaan para malaikat tadi. Ataupun menghina atau dengki terhadap Adam dan keturunannya. Bukan. Kan? Seperti yang difahami oleh sebahagian mufassir. Saya cuba mencari dekat masa yang ada ni. Dia disebut sebagai mufassir. Siapa yang dimaksudkan itu. Tapi saya tak jumpa lah. Wallahualam. Tapi disebut oleh Imam Ibn Kathir. Ada mufassir yang menyebut tentang itu. Kata syaz lah. Ini pendapat yang sangat syaz lah. Yang kata malaikat didengki lah. Kan? Ataupun menghina terhadap keturunan Adam. Tidak, tak betul lah. Yang sahihnya malaikat hendak mengetahui dan hendak mencari hikmah terhadap penciptaan Adam AS. Mereka berkata, yang ini para malaikat berkata, kan? Dalam sebagaimana Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran, dalam surah yang kita, surah yang kita baca, surah Al-Baqarah ayat 30 tadi kan? Kan yang sampai akhir tu Allah kata, dia bertanya Allah, dialog antara Allah dan malaikat yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Kalau Allah tak beritahu dalam Al-Quran, kita pun tak tahu. Okay? Dan Nabi SAW pun tak tahu kalau Allah tak beritahu. Jadi Allah sebut, Allah rakam dialog perbualan Allah dengan para malaikat. Ya kan? Dan apa kata malaikat yang Allah rakam dalam Al-Quran. Dan Allah sebut dalam surah ni lah, Al-Baqarah ayat 30 ni. Kata malaikat, Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Adakah engkau hendak menjadikan orang yang merosakkan, akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Malaikat tanya macam tu. Di sana ada persoalan lah. InsyaAllah yang akan dijawab nanti persoalan. Malaikat tahu mana? Sedangkan Adam belum diciptakan. Di sini adalah berlaku penjelasan ataupun syarahan ataupun pendapat para ulama tentang bagaimana malaikat ini mengetahui. Kan, jadi bawah tu dia kata menurut salah satu pendapat. Ini salah satu daripada beberapa pendapat lah. Kerosakan dan pertumpahan darah sudah pernah ada, sudah pernah berlaku seperti yang pernah mereka lihat sebelum Adam diciptakan. Di mana? Di bumi. Yang dilakukan oleh para jin dan mun. Dia kata. Mun di sini, nombor satu tu mungkin dimaksud adalah Han. Mereka adalah sekelompok jin. Sekelompok daripada kalangan jin. Mereka ditempatkan di atas muka bumi. Dan mereka ni duduk tak diam. Kan? Saling berperang antara satu sama lain. Menurut Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma menyebutkan jin sudah ada 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Ini disebut dalam Abdullah bin Umar. Mereka saling menumpahkan darah. Lalu Allah mengirim sepasukan malaikat untuk menghalau mereka semenanjung lautan. Maknanya ke hujung laut, ke tengah-tengah laut jadi maknanya. Kan? Jauh daripada makhluk manusia tadi. Penjelasan senada juga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maksud penjelasan yang sama seperti yang disebut oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Walaupun di sini kalau tengok dalam kitab ditulis oleh kitab Sahih Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Syekh Salim bin Al-Hilali hafizahullah, dia tak sebut riwayat ni. Maknanya bagi dia mungkin riwayat ni riwayat yang dhaif lah. Apa pun tak ada masalah apa kerana riwayat ni dia disebut oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala hanya untuk menguatkan cerita dia. Baik. Dan kita sudah maklum bahawa Ibn Kathir rahimahullah dia takkan ambil cerita-cerita palsu dan letak dalam kitab ataupun dalam kitab tarikh dia ataupun dalam kitab tafsir dia. Kalau dia ambil riwayat dhaif dia akan cerita tentang sanad dan disebut sanad dan hukum lah ke atas riwayat tersebut. Kemudian menurut riwayat yang hasan ya, yang maksudnya yang dalam kategori yang diterima ya, para malaikat diilhami hal tersebut. Maknanya Allah mengilhamkan kepada para malaikat tentang tujuan penciptaan Adam alaihissalam, kan? Bahawa sebab tu depa tanya, depa kata adakah engkau nak menciptakan makhluk yang buat kerosakan di atas muka bumi? Mana depa tahu? Allah Taala bagi tahu, Allah ilhamkan kepada mereka tentang sifat makhluk manusia ni. Menurut pendapat lain, ada banyak pendapat ni, para malaikat mengetahui hal itu
kalau melihat di Lauhul Mahfuz. Ada pendapat lain pula yang menyebut bahawa malaikat tahu bahawa makhluk manusia ni akan buat kerosakan di muka bumi ni, ya, kerana mereka melihat ke Lauhul Mahfuz. Sumber lain menyebutkan mereka diberitahu oleh Harut dan Marut. Minta maaf ya, seminit ya. Seminit. Okey. Maaf. Sumber lain menyebutkan mereka diberitahu oleh Harut dan Marut dari seorang malaikat bernama Sijil yang berada di atas mereka berdua. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Siapa Ibnu Abi Hatim? Rahimahullah. Boleh titik melihat kepada footnote bawah tu, iaitu Abdul Rahman bin Muhammad bin Idris bin Al-Munzir At-Tamimi yang wafat pada tahun 327 Hijriyah. Ya. Ini Ibnu Abi Hatim. Dari Abu Ja'far Al-Baqir. Ya. Maknanya, siapa Abu Ja'far Al-Baqir? Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Ini cicit kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang wafat pada tahun 114 Hijrah. Baik. Zahirnya riwayatnya adalah riwayat yang dhaif. Kalau lihat pada apa yang disebut oleh Syekh Salim dalam kitab dia tadi, maknanya dia tak meletakkan riwayat ni. Menurut pendapat lain, para malaikat mengatakan seperti itu kerana mereka tahu makhluk yang diciptakan daripada unsur bumi biasanya berwatak seperti itu. Ya? Maknanya, kemudian mereka menyebut apa yang Allah Ta'ala rakam dalam Quran, ketika Allah Ta'ala nak ciptakan makhluk yang buat kerosakan di muka bumi, jadi maknanya sedangkan kami ada untuk bertasbih memujimu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kata malaikat. Ya? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu, iaitu kami sentiasa beribadah kepadamu dan tak seorang pun di antara kami yang terhaka kepadamu. Ya, apa nama? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ni mereka sentiasa melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Yang ni, jika memang manusia diciptakan dengan maksud untuk beribadah kepadamu, kami pun beribadah kepadamu. Malaikat ni adalah makhluk Tuhan yang tidak terbilang lah. Makhluk Tuhan yang tidak terbilang, yang sangat banyak tadi kan. Yang Allah wakilkan mereka dengan berbagai tugas dan urusan. Allah Ta'ala suruh dia buat kerja sekian-sekian kan. Dan kerja mereka hanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pun tidak pernah lelah, tidak pernah penat untuk beribadah kepadamu setiap waktu. Malaikat dia sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, maknanya apabila malaikat Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka tentang penciptaan Adam AS, dan mereka pun kata kalau tujuan ibadah tadi, maknanya kami pun dah ada untuk beribadah kepadamu. Tapi Allah kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam penciptaan Adam AS dan keturunannya, Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Allah yang menciptakan mereka. Allah maha mengetahui segala-galanya. Iaitu Allah maha mengetahui maslahah. Ini dia, hikmah. Allah maha mengetahui maslahah kuat di balik penciptaan manusia yang tidak kalian ketahui. Maksud dia, Allah maha mengetahui. Ya? Hikmah Allah nak ciptakan makhluk Adam dan keturunannya tadi. Ya, maksudnya, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, di antara mereka akan muncul para nabi. Di antara anak-anak Adam tadi yang kamu ingat, mereka ni kerja menumpahkan darah ya, semua tak bagus ya. Bahkan di kalangan mereka ada para nabi yang mereka darjat mereka sentiasa terangkat di sisi Allah. Dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, darjat mereka sentiasa terangkat di sisi Allah, tidak seperti para malaikat yang mereka itu statik ya. Darjat mereka statik. Ya. Adapun para anbiya alaihi wassalatu wassalam, darjat mereka semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Dan tentulah darjat yang tertinggi adalah darjat Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya. Jadi begitu. Mana darjat paling tinggi.
Nabi kita. Dan yang mana Nabi dapat darjat tertinggi yang dipanggil sebagai maqam mahmud, maqam yang terpuji, yang la yanbaghi li ahadin, kan, tidak maknanya tidak layak bagi seorang pun melainkan hanya untuk seorang saja daripada hamba Allah Taala tadi yang mendapat darjat maqam ubudiyah. Dan sebab itu Nabi SAW kata, kan, apabila kamu dengar azan, kamu jawab laungan azan tadi, dan kamu baca doa di akhir azan tadi, maknanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah. Al-wasilah tadi adalah al-maqam al-mahmud, kan, minta kepada Allah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kita berdoa minta kepada Allah, siapa yang baca itu halal lahu syafa'ati yaumil qiyamah, wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca doa selepas azan tadi, kan, minta kepada Allah Taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasilah dan maqam al-mahmud, maqam yang terpuji. Yang hanya untuk seorang saja, lain tak dapat. Dan Nabi SAW ni yang sebagaimana kita ketahui, ujian dia adalah ujian yang paling berat di antara para Rasul. Ya, kalau Nabi sakit pun, Nabi akan sakit 2 kali ganda daripada orang biasa. Sebagaimana hadis kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tengok Nabi SAW sakit, dia kata, innaka tu'aku, ya Rasulullah, kau ni sakit, ya. Nabi kata, aku ni sakit, 2 orang sakit daripada kalangan kamu. Aku maqal Nabi SAW. Baik, di antara mereka akan muncul para Nabi, Rasul, Siddiqin, itu golongan syuhada. Siddiqin golongan golongan Siddiqin, golongan yang benar. Dan di kalangan umat ini yang mendapat gelaran As-Siddiq siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka yang sentiasa membenarkan maknanya ajaran Rasul. Dan syuhada, yakni orang-orang yang mati syahid. Begitu juga orang-orang yang saleh di kalangan umat ataupun generasi zuriat Adam alaihissalam. Ya, ada orang-orang yang saleh, yang baik tadi, kan, yang mereka memilih untuk menjadi atba'ur rasul, jadi pengikut bagi Rasul alaihissalatu wassalam, kan, dan berada di atas manhaj yang benar, manhaj yang saleh, sahih, berakidah dengan akidah yang sahih. Tentunya akidah ahli sunnah wal jamaah, yakni ahli sunnah mereka yang mengikuti ajaran Nabi SAW, maknanya bukan ahlul kalam lah, bukan ahlul kalam, bukan ahli falsafah, kan, maknanya yang mereka tidak mentakwilkan segala sifat-sifat Allah Ta'ala, yang tidak menafikan segala sifat-sifat Allah Ta'ala, tidak mengkaifiatkan sifat-sifat Allah, dan tidak mentajsimkan, tidak mentasbihkan sifat-sifat Allah, dan tidak mentafsirkan, begitulah seterusnya, kan. Mereka yang mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setapak demi setapak, tanpa mereka melakukan perkara baru ataupun perkara bid'ah dalam urusan agama. Jadi maknanya ada orang-orang yang salihin, iaitu kalau dalam hadis disebut sebagai at-taifatu al-mansurah ataupun al-firqatun najiyah, golongan yang mendapat pertolongan ataupun golongan yang berjaya, kan. Mereka adalah mereka yang berada ana alaihi wa ashabi, kata Nabi SAW, mereka yang berada seperti mana aku dan para sahabatku berada di atasnya. Baik. Seterusnya masuk pula tajuk itu Allah mengajarkan ilmu pada Adam hingga melampaui ilmu para malaikat. Selanjutnya Allah menjelaskan sisi kemuliaan Adam terkait ilmu yang melebihi kemuliaan mereka, yakni mereka ini para malaikat lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 31, Allah kata wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan kepada Adam alaihissalam segala nama-nama, semua benda Allah ajar kepada Nabi Adam yang Allah tak ajar kepada para malaikat. Di sini maknanya kelebihan Adam di atas para malaikat. Allah mengajarkan kepada dia semua benda. Nanti kita baca bahawa Allah Ta'ala suruh Adam ni sebutkan kepada Allah Ta'ala, suruh Allah tanya para malaikat tak boleh sebut, maka Allah suruh Adam sebut, Adam boleh sebut. Jadi Ibn Abbas menafsirkan
Jadi maksud adalah nama-nama benda yang diketahui manusia. Kan? Mulai daripada manusia, haiwan, bumi, tanah, lautan, gunung, unta, kaldai dan nama-nama benda lainnya. Riwayat lain menyebutkan Allah mengajarkan nama lembaran, kan, takdir dan lainnya hingga nama kentut yang tidak bersuara ada yang bersuara. Ini disebut dalam tafsir ni kan. Masalah macam tu. Kemudian Mujahid, murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid rahimahullah menafsirkan, dia di kalangan ulama tabi'in lah. Allah mengajarkan nama-nama haiwan, burung dan segala sesuatu kepada Adam. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah dan mufassir lain. Jadi golongan tabi'in. Rabi' bin Khathyam, seorang tabi'i daripada Kufah yang wafat dia wafat sebelum tahun yang ke-65 Hijrah. Rabi' bin Khathyam menafsirkan Allah mengajarkan nama-nama malaikat pada Adam. Kemudian Abdul Rahman bin Zaid menafsirkan Allah mengajarkan nama-nama keturunan Adam padanya. Kemudian kata Ibn Katsir rahimahullah, yang sahih. Allah mengajarkan nama-nama benda dan perilakunya, mulai dari benda-benda besar hingga kecil, seperti yang disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kesimpulannya maknanya Allah sebut benda-benda ni, Allah ajar benda-benda ni kepada Adam alaihissalam yang tak diajar kepada malaikat-malaikat tadi. Ini satu kelebihan Adam di atas para malaikat. Terkait hal ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari jalur Sa'id dan Hisham, dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Siapa Anas? Si Anas ni maknanya bawah tu kan. Anas bin Malik, kan, sahabat Nabi yang menjadi khadam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak dia hantar dia dekat Nabi. Mak kata, aku tak ada apa nak bagi kat Rasulullah, ni lah anak aku bagi kat Rasulullah. Jadikan dia sebagai khadam, suruhlah dia buat apa benda. Jadi kecil-kecil lagi dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu segala urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukhari dan Muslim kan diberikan daripada Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, kaum mukminin, orang-orang beriman berkumpul pada hari kiamat, mereka berkata, marilah kita akan memohon syafaat kepada Tuhan. Yani yajtami'u al-mu'minun yawm al-qiyamah, dalam hadis tersebut, fayaquluna law istashfa'na ila rabbina, kalaulah kita minta syafaat kepada Tuhan kita, fayatuna Adam, lalu mereka datang kepada Adam alaihi salam, fayaquluna anta abun nas, hai Adam, engkau adalah bapa manusia. Anta abun nas, khalaqakallahu biyadihi, Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Ya, Allah sebut dalam hadis disebut sifat tangan. Nabi sebut dia, bukan dengan kuasa ya. Kalau Allah sebut dengan kuasa, maka kita sebutkan kuasa lah. Allah mencipta Adam dengan kuasanya. Tapi ahlul kalam, mereka tak puas hati. Mereka takut jadi kafir. Sebabkan sifat tangan bagi Tuhan, tangan tu mestilah dia, bagi dia melazimi, bagi mereka ni tangan melazimi anggota-anggota yang lain. Merangkum dengan jasad, ada jari, bala, semua tu, kuku dan sebagainya kan. Mana mereka ni berfikir dengan perkara yang macam tu. Adapun kita ni ahli sunnah, bila Allah kata tangan-tangan sudah lah, macam Allah kata dia hidup lah. Allah kata Allah kan hidup. Allah Maha mendengar. Kan? Wa huwa as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi maknanya tentulah penglihatan dan pendengaran Allah Taala tadi berbeza dengan makhluk dia. Begitu juga sifat-sifat yang lain, sifat zat yang lain, sifat tangan, ya, berbeza dengan makhluk dia. Kenapa kamu nak sabuk kepala sangat? Kamu nak takwilkan dia menjadi kuasa? Memang kita dah tahu Allah Maha berkuasa. Kan? Jadi kalau Allah kata Allah ciptakan mana tangan ada apa nama Adam dengan kuasanya, tentulah mereka akan menyebut Allah menciptakan Adam dengan kuasanya.
Nampaknya dia pening macam tu. Jadi ahlul kalam ni mereka sentiasa dalam keadaan hayara, dalam keadaan keliru dan termanggu-manggu. Adapun ahli sunnah yang berada di atas asar, berada di atas hadis yang sahih, ya mereka mengisbatkan apa yang Allah isbatkan. Senang. Tak ada masalah apa. Tapi tak macam makhluk. Ya, macam mana hampa isbat? Isbatlah sifat. Ya, sifat tangan contohnya. Sebagaimana hampa isbatkan sifat dengar bagi Tuhan, sifat hidup bagi Tuhan, sifat wujud bagi Tuhan. Wujud Tuhan bukan macam wujud makhluk. Apa nak pening kepala sangat? Begitu. Jadi khalaqakallahu biyadih. Allah ciptakan engkau dengan tangan dia. Sudahlah. Tak sudah fikir. Wa asjada laka malaikatahu. Dan Allah Ta'ala suruh malaikat-malaikat dia sujud kepada engkau. Itu kelebihan dia. Itu kelebihan Adam alaihissalam. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'in. Dan Allah ajarkan engkau dengan nama segala sesuatu. Cerita ni cerita tentang manusia di hari kiamat tadi kan, berkumpul untuk minta syafaat kepada Tuhan adalah hadis yang panjang lah. Sampai daripada berjumpa Adam, Nuh kan, Musa, Isa, seterusnya Ibrahim, Musa, dan seterusnya sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai akhir hadis. Hadis ni panjang lah kan. Hadis panjang sebut tadi. Kemudian Allah Ta'ala tadi, bila Allah ajarkan Adam segala perkara, kan, segala nama-nama tadi, Allah Ta'ala tanya malaikat pula. Tapi yang malaikat tu Allah tak ajar kepada mereka. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah kata, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat sambil berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Tadi in kuntum sadiqin. Kalau kamu orang benar, sebutkan nama ni. Tak boleh nak sebutlah nama tadi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan, ya, kalau Allah hendak mencipta Adam alaihissalam, para malaikat berkata, setiap kali Rabb kita menciptakan suatu makhluk, kita pasti lebih tahu dari makhluk itu, kata, kan? Jadi malaikat tadi. Allah kemudian menguji mereka dengan Adam. Itu yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, kan? In kuntum sadiqin. Jika kamu orang-orang yang benar, jika kamu semua segala yang kamu adalah golongan yang benar, kan? Maka cerita kat aku. Malaikat ni sebelum tu mereka ni adalah makhluk yang paling mengetahui kan. Sebab Allah Ta'ala beritahu kat mereka. Tapi orang bila cipta Adam tu ada benda yang Tuhan tak beritahu. Ada lagi benda yang Tuhan tak cerita kat mereka daripada makhluk-makhluk Allah yang Allah ceritakan kepada Adam, yang Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam. Pendapat lain menyebutkan penjelasan berbeza. Seperti yang telah kami sampaikan secara panjang lebar dalam kitab tafsir. Dengar panjang atau panjang, mana riwayat tadi, maknanya kena buka baliklah tafsir Ibnu Katsir kan, dalam surah tafsir surah Al-Baqarah ni kan, ayat 31 ni. Jadi kata para malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini kata para malaikat, bila dah Tuhan suruh depa tak depa depa cerita, depa kata maha suci engkau hai Tuhan. La ilma lana. Kami tak ada ilmu, kami tak tahu. Melainkan apa yang kau telah ajarkan kepada kami. Ini adab para malaikat dengan Allah Ta'ala kan. Ini adab para malaikat. Begitu juga kita ni kena beradab. Ya? Jadi kita ni bukan ada ilmu yang banyak mana kan. Kita tak tahu. Wa fawqa kulli di ilmin alimun. Di atas orang yang tahu, ada orang lagi tahu, ada orang lagi tahu. Ada orang alim lagi kan. Macam tu. Dia tidak ada ilmu bagi kami, melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi ilmu yang kita tahu ni kan, sangat sikit sangat. Ya, itu yang kita tahu, kita lupa banyak kan. Lupa banyak. Kita belajar berbelas tahun, berpuluh tahun orang belajar tadi kan. Belajar dan terus belajar. Kan? Tapi banyak yang dia lupa. Kita ni belajar. Bila kita tak mengajar, kita akan lupa apa yang kita belajar tadi. Jadi kita belajar dan mengajar dan mengamalkannya. Mesti belajar, mengajar dan mengamalkannya. Barulah ilmu tadi dia akan ada subut dia. Dia akan teguh dalam diri kita.
Bila kita ilmu bila tidak diamalkan macam itulah. Dia tahu tapi dia tak beramal dengan ilmunya. Macam orang Yahudi lah, ilmu tak ada manfaat. Ilmu ada tapi tak ada manfaat. Macam sebagai orang dia tahu tentang apa nama dalil Al-Quran dan Hadis, tapi dia tidak mengikutinya, tidak beramal dengannya, maka tak ada manfaat lah. Masih berpegang dengan ilmu kalam. Betul. Ha? Jadi innaka, sesungguhnya engkau antal alim, engkau lah yang maha mengetahui. Ya? Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Iaitu maha suci engkau. Maha suci engkau bahawa ada seorang makhluk yang mengetahui sebahagian dari ilmumu tanpa engkau ajari. Ni jangan ada orang yang jadikan ini sebagai dalil untuk ilmu laduni ya. Ada orang mengaku dia mengetahui ilmu laduni, dia ada ilmu laduni, maknanya Allah ajar kepada dia sendiri. Orang ni syaitan yang berwajahkan manusia ataupun bersalutkan manusia ni. Kami dapat ilmu laduni, tak payah belajar, ngaji zikir-zikir dapat ilmu. Kan? Maknanya Nabi SAW kata innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu tu innama tu adatu hasrin. Adatu hasrin ni yang tu saja, lain tak ada. Ilmu ni dapat dia kena belajar, bukan ilham. Ilham ni syaitan. Kan syaitan. Dan syaitan ni ada bila jin dan manusia menyesatkan. Bila nama syaitan ni dia bukan dekat dia sesat, dia menyesatkan orang lain juga. Jadi begitu. Ya, ini bukan dalil kata isbat ilmu laduni. Allah ajar kepada kami belajar terus. Ni orang-orang syariat ni depa ni ambil ke tepi-tepi pantai ya. Kutip tepi-tepi pantai ya. Kami tu menyelam ke dasar lautan tu. Kami ilmu apa? Orang hakikat ni menyelam ke dasar lautan, kami ambil yang berharga tu di dasar tu. Orang syariat ni tak, dia pun tak boleh selang ke bawah. Sebab dia pun tak ada kelengkapan. Sebab tak ada alat-alat kelengkapan. Ini hujah-hujah balha. Kan, hujah-hujah gila puak-puak sufiah yang apa nama, yang sesat tadi. Ya, golongan tarikat yang sesat ni dia pun maknanya begitu. Ya kan? Hujah mereka nak isbatkan ilmu laduni tak boleh belajar. Ini semua cerita orang malas belajar. Cerita orang yang suka tidur, bangun jadi orang alim. Ya kan? Tapi orang macam tu pun ada pengikut. Ada orang yang mengikutnya. Jadi contohnya, buatlah apa ajaran sesat pun ada orang akan ikut seorang dua, tak ramai. Macam kita tengok di Malaysia ni lah, macam-macam mengikut ajaran sesat kan. Rasul Kahar lah, apa lagi. Ayah Pin lah, apa lagi. Ya kan? Tuhan Harun lah, macam-macam lah. Ajaran-ajaran sesat tadi. Kemudian, seperti yang Allah sampaikan di tempat yang berbeza dalam macam-macam surah, kan? Di ayat-ayat dalam surah-surah yang berbagai. Di antaranya dalam surah yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Kan Allah sebut wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ini ayat apa? Ayat kursi. Ayat kursi yang kita ayat yang terbesar dalam Al-Quran, ayat tu Al-Kursi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Mereka tidak dapat meliputi sesuatu pun daripada ilmunya, ilmu Allah. Ya. Illa bima syaa, melainkan dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi ilmu yang kita dapat ni kan, yang kita masing-masing ilmu ni tak sama. Ada orang banyak ilmu, ada orang sikit ilmu kan. Jadi semua dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah nak bagi kawan ni banyak, Allah nak bagi kawan ni sikit. Jadi kita nak persoal apa? Jadi kita nak ilmu tadi untuk apa? Sebab apa? Ilmu ni tujuan adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan untuk beramal secara benar, mengikut yang telah dikehendaki oleh Allah, yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini tujuan ilmu. Ilmu ni bukan kita nak berbangga-bangga bahawa kita ni ada kitab sekian-sekian banyak, kan kita khatam baca kitab sekian-sekian, kita hafal manzumah sekian-sekian banyak, kan? Bukan maksud kita nak challenge macam tu. Ilmu ni al-ilmu kata ulama khasyatullah. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ilmu kita jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Nas'alullah ayaj'alana minal ulama'il 'amilin.
Kan kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah jadikan kita di antara orang-orang yang mengetahui, yang beramal dengan ilmu mereka. Dan kenapa? Kerana orang yang berilmu ni berat lah. Berat. Dia ni sangat berat. Dia punya tanggungjawab dia. Sebab apa? Di antara orang yang pertama dicampak dalam neraka jahanam ni pada orang yang berilmu lah. Kan? Dicampak dalam neraka jahanam kan. Maka kata Nabi SAW, fatandaliqu aqtabuh, ay am'a'uh. Maka akan terburai seperut dia. Maka dia akan berjalan keliling terliput. Jadi orang neraka semua mai jumpa dia. Kamu fulan, tidakkah dulu kamu ajak kami kepada ilmu? Ajak kepada kami kepada kebaikan. Tidakkah kamu melarang kami daripada kemungkaran? Si fulan. Dia betul. Tapi aku ajak, aku tak buat. Aku larang, aku buat. Nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah at-tawfiqa was-sadada fil qawli wal amal. Kita minta kepada Allah taufik, kan, petunjuk dorongannya dan mana tepat dalam amalan tadi, dan dijauhkan kita daripada amalan-amalan amalan-amalan keji yang boleh menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 33. Ya. Ayat 33. Mana Allah Taala sebut qala ya Adam. Allah kata, hai Adam. Ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال يا آدم. Allah kata, hai Adam. Anbi'hum. Anbi'hum, dia ambil perkataan naba'a. Kan? Naba'a. Amba'a yumbi'u. Ambi. Ceritakan, khabarkan kepada mereka. Surah An-Naba' tu kan? Surah An-Naba' tu surah cerita. Surah cerita. Ceritakan kepada mereka. Ambi'hum bi asma'ihim. Ceritakan kepada mereka nama-nama itu. Semua nama-nama tu. Maka ada bercerita ni nama ni, nama ni, nama ni, nama ni. Falamma amba'ahum, setelah dia ceritakan kepada mereka dengan nama-nama tersebut, qala, maka kata Allah kepada malaikat, alam aqul lakum, tidakkah aku dah kata dah kepada kamu? Tidakkah aku dah kata kepada kamu? Allah kata, inni a'lamu ghaibas samawati, sesungguhnya aku ni maha mengetahui segala yang ghaib di segala langit. Allah maha mengetahui. Kan? Satu pun tidak luput daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah Taala tidak terbatas. Al-ilmu. Jadi maknanya dia panggil lafaz mushtarak. Allah maha mengetahui. Allah mengetahui, makhluk pun mengetahui. Lafaz yang mushtarak. Lafaz yang berkongsi. Pengetahuan tadi. Tapi laisa tidaklah al-ilmu itu kal-ilm. Laisa al-ilmu kal-ilm. Bukanlah ilmu itu seperti ilmu. Maknanya ilmu Allah bukan ilmu yang Allah ajarkan kepada makhluk dia. Ilmu yang Allah ajar kepada makhluk dia ilmu yang terbatas. Sedangkan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah kata, alimum bima fis sudur. Kan? Alimum bidzatis sudur. Allah maha mengetahui segala apa yang ada di dalam dada kita. Segala niat kehendak kita. Ya Allah kata, tidakkah aku dah cerita dekat kamu dah? Bahawa aku maha mengetahui segala yang gaib, yang tersembunyi di segala langit, wal ardi, dan di segala bumi. Wa a'lamu, dan aku maha mengetahui, Allah kata, ma tubdun, apa yang kamu semua zahirkan. Kan? Apa yang kamu semua zahirkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu semua rahsiakan. Allah kata, aku maha mengetahui. Ini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Kan? Iaitu aku mengetahui yang tersembunyi sebagaimana aku mengetahui yang nyata. Baik, menurut pendapat lain, maksud firman Allah
a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun, ya, wa a'lamu ma tubdun, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan, iaitu apa yang kamu nyatakan, yakni kata para malaikat, apakah engkau nak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, yakni ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata, aku tahu apa yang kamu nyatakan. Apa yang malaikat nyatakan tadi, adakah kamu nak ciptakan di muka bumi mereka yang membuat kerosakan dan menumpahkan darah padanya. Kemudian tafsir bagi perkataan wa ma kuntum taktumun pula. Tafsiran bagi perkataan wa ma kuntum taktumun, iaitu kata-kata iblis. Iaitu kata-kata iblis, kalau banyak sekali kebaikan dia sembunyikan untuk Adam alaihissalam. Ini kata iblis. Seperti yang dinyatakan Sa'id bin Jubair, Mujahid, As-Suddi, Ad-Dhahak, Al-Thawri dan pendapat lain. Dan pendapat ini dipilih Ibn Jarir, Abul Aliyah, Hasan dan Qatadah menyatakan. Tafsiran dia benar, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan, iaitu kata para malaikat. Setiap kali Rabb kita menciptakan suatu makhluk, kita pasti lebih tahu dan lebih mulia daripada makhluk itu. Maksudnya ini kata-kata malaikat. Jadi mana apa yang kamu sembunyikan, Allah Maha mengetahui. Tapi hari ini kamu tak tahu apa yang makhluk ini tahu, iaitu Adam AS yang telah diajarkan oleh Allah segala nama-nama kepada dia. Kemudian di sini disebut 4 keistimewaan Nabi Adam AS. 4 keistimewaan Nabi Adam AS. Firman-Nya di dalam Ini dalam surah apa? Surah Al-Hijr ayat 29. Ayat 29. Ataupun dia kata di sini dalam surah Baqarah pun dia juga tak ingatlah. Dia kata wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Surah Baqarah di sini, surah Al-Baqarah, surah Hijr bawah tu nanti ni. Ya, ayat 29. Ya, ayat ini surah Al-Baqarah ayat, dia kata ayat 34. Allah kata wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, aba wastakbara. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ini keistimewaan Nabi Adam AS. Allah suruh semua malaikat tidak kecuali untuk sujud kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Pasal apa dia tak mau sujud? Aba. Allah kata, Allah sebut aba, dia enggan. Wastakbara, dan dia sombong, menyombongkan diri. Ya, iblis ya. Jadi maknanya sujudnya malaikat kepada Adam AS merupakan penghormatan besar dari Allah untuk Adam ketika menciptakannya dengan tangannya dan meniupkan ruh ciptaannya pada Adam, seperti yang Allah sampaikan dalam ayat berbeza. Antara dalam surah Al-Hijr ayat 29. Allah kata kepada para malaikat, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Allah kata, apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, ciptaannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Allah memberikan 4 kemuliaan kepada Adam AS. Apa yang pertamanya? Adam diciptakan dengan tangan Allah Ta'ala tadi. Adam diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Secara langsung. Kemudian yang keduanya, Allah meniupkan ruh ciptaannya sebagai ruh ciptaannya kepada Adam alaihissalam. Kemudian yang ketiganya, Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya dan mengajarkan nama segala benda kepadanya. Yang keempatnya, ajar semua nama benda kepada malaikat, yang semua ni tak ada pada para malaikat. Ini dia 4 perkara yang Allah ciptakan
Adam alaihissalam di atasnya, dan Allah beri kelebihan ke atasnya lebih daripada para malaikat. Sebab Ibnu Katsir rahimahullah kata apa? Itulah kenapa Musa alaihissalam, Musa kalimullah. Nabi Musa alaihissalam yang Allah bercakap dengannya. Kalimullah, ia orang yang Allah bercakap dengannya. Wa kallamallahu Musa taklima. Maknanya puak ahlul kalam dia tak boleh terima, dia berkata Allah bukan Allah yang bercakap, Nabi Musa yang bercakap dengan Allah, dia berkata. Itulah dia jahatnya akidah mereka tadi. Dia berubah-ubah apa yang Allah Ta'ala turunkan. Sama perangai macam perangai Yahudi bawah ni. Jadi itulah kenapa Musa kalimullah, Nabi Musa AS yang Allah bercakap dengannya, berkata kepada Adam saat keduanya terlibat perdebatan di kalangan para malaikat. Jadi Nabi Adam AS dia kata dekat Nabi Musa kata dekat Adam AS, kamulah Adam Abul Bashar, manusia yang mengeluarkan kami daripada syurga tadi. Ya engkau Adam, ayah manusia, Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan ruh ciptaannya pada kamu, memerintahkan para malaikat sujud padamu dan mengajarkan nama segala sesuatu padamu. Ini yang diucapkan oleh Nabi Musa AS kepada Adam AS. Seperti itulah yang diucapkan manusia. Dia cerita pasal takdir lah. Maksudnya Nabi Musa, Nabi Adam AS kata, kamu nak berhujah dengan aku dengan takdir Tuhan yang Allah telah ciptakan. Allah telah takdirkan 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan makhluk ni. Jadi kalahlah Nabi Musa berhujah dengan Nabi Adam AS. Kemudian seperti itulah yang diucapkan oleh manusia saat berada di padang mahsyar pada hari kiamat. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, telah disebut sebelumnya. Dan yang akan diuraikan secara lengkap berikutnya insya-Allah taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ Allah kata sesungguhnya kami telah ciptakan kamu. Thumma sawarnakum, kemudian kami buat rupa kamu, membentukkan tubuh kamu. Thumma qulna lil malaikah, kemudian kami katakan kepada para malaikat, usjudu, hendaklah kamu semua sujud li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat itu sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, dia tidak termasuk di kalangan yang sujud. Jadi Allah tanya, qala, Allah Maha mengetahui, sedang dia Maha mengetahui, dia bertanya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, apa yang menghalang kau daripada sujud ketika aku perintahkan engkau? Qala ana khairun minhu, dia kata aku lebih baik daripada dia. Itu maknanya qiyas yang digunakan oleh iblis. Qiyas tak betul lah. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku daripada api. Pada tanggapan iblis, api ni lebih baik. Ya kan? Dia ingat api lebih baik, padahal api ni yang membakarnya, menghapuskan, yang merosakkan. Api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan kau ciptakan dia daripada tanah. Jadi aku lebih baik daripada dia. Dia tanah, aku api. Dia rasa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Allah memberikan, mana tadi? Kemudian habis tu, maksudnya Allah keangkuhan, cerita keangkuhan dan kesombongan iblis. Tajuk keangkuhan dan kesombongan iblis. Al-Hasan Al-Basri mengatakan iblis membuat analogi, ini kias. Dan dia adalah makhluk pertama yang menggunakan kias. Makhluk pertama guna kias ni maknanya iblis lah. Ni kias ma'al farid, kias yang tak betul lah. Ya. Kias yang betul memang dalam syariat lah. Kan, kias tadi. Contohnya kias arak.
Kias dadah dengan arak, ganja dengan arak kan. Kias tu. Muhammad bin Sirin mengatakan makhluk pertama yang menggunakan analogi yakni kias adalah iblis. Tidaklah matahari dan bulan diciptakan melainkan kerana analogi-analogi. Kias-kias tadi. Dia kiaskan bulan dengan matahari. Kedua asal ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Artinya iblis membandingkan dirinya dengan Adam melalui analogi iaitu kias, lalu menilai dirinya lebih mulia daripada Adam. Dia perasan. Sehingga dia tidak mahu sujud kepada Adam. Padahal ia dan juga para malaikat diperintahkan untuk bersujud pada Adam AS. Ketika berseberangan dengan Nas, jadi berseberangan maksudnya menyanggahi Nas. Ya, analogi, ada kias tak boleh digunakan. Ya, dalam hukum syariat pun kalau ada Nas, dalil, mana boleh guna kias. Kan? Bila ada dalil tak boleh guna kias. Kias ni bila tak ada dalil. Contohnya contohnya kita kata dadah, gajah, kan? Kau yang mabuk kan? Baik. Selain itu penilaian iblis juga keliru. Keliru ni salah lah. Keliru ni dalam bahasa Indonesia makna salah. Keliru bahasa kita ni lain sikit. Mana dia? Keliru bahasa Indonesia maknanya salah. Kerana tanah lebih bermanfaat dan lebih baik daripada api. Kerana tanah mengandung unsur ketenangan, ketabahan, kesabaran dan pertumbuhan kehidupan. Berbeza dengan api yang mengandung unsur gegabah, kan? Api kan, unsur dia tadi kelang kabut, api dia menjulang-julang, kedunguan, tergesa-gesa dan membakar tadi, membinasakan. Selanjutnya Allah menciptakan Adam dengan tangannya sebagai bentuk penghormatan baginya dan meniupkan ruh ciptaannya pada Adam. Kerana itu Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam seperti yang Allah Ta'ala sampaikan. Allah kata, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Allah kata, kemudian Allah kata, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال ألم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Tengok Allah kata, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia daripada tanah liat. Tanah liat dari lumpur hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat. Itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dan Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ia iblis yang dia berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang kau telah menciptakannya dari tanah liat, kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dia yakni Allah berfirman, kalau begitu keluarlah engkau daripada syurga, kerana sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tak menimpamu sampai hari kiamat. Jadi maknanya di sini iblis dia mengemukakan alasan yang sama, kan? Yang sama sekali tidak membawa guna, dan alasannya itu lebih berat dari dosa yang ia lakukan. Seperti yang Allah sebut dalam surah Al-Isra. Allah cerita dalam surah Al-Isra pula. Ini Allah kata
Bala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Di sini Allah sebut. Tengok makna dia. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali Iblis. Dia berkata, apakah aku mesti sujud kepada orang yang engkau ciptakan daripada tanah? Ia berkata, dan Iblis berkata, terangkanlah kepada aku. Inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Oh, perangai dia. Sekiranya engkau beri waktu kepada aku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil. Al-mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Pilih hamba engkau yang terpilih, kan? Allah sebut dalam surah mana, ayat yang lain. Kemudian Allah berfirman, pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua. Sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau yang Iblis tidaklah dapat berkuasa ke atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Kemudian Allah SWT contoh dalam surah Al-Kahfi. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Dan Allah kata, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, kata Allah. Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah Iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Iaitu Iblis tidak mahu taat kepada Allah dengan sengaja. Semena-mena dan sombong untuk melakukan perintahnya. Ini tidak lain kerana Iblis telah dikhianati oleh tabiat dan asal-usul penciptaannya yang buruk itu. Pada saat amat diperlukan. Kerana ia diciptakan daripada api seperti yang telah disampaikan oleh Allah. Juga seperti yang telah kami singgung sebelumnya. Kan? Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan daripada cahaya arash, jin diciptakan daripada nyala api, dan Adam diciptakan dari bahan yang telah disebutkan kepada kalian itu daripada tanah tadi. Itulah cerita maknanya apa yang kita baca daripada kitab ini. Tajuk tentang hikmah, daripada tajuk hikmah penciptaan Adam alaihi salam, sehingga kepada apa yang Allah ajarkan kepada Adam daripada ilmu pengetahuan, kelebihan Adam, keistimewaan Adam di atas makhluk malaikat dan juga Iblis tadi yang sombong dan angkuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana sana ada pengajaran-pengajaran lah yang perlu kita ambil sebagai pedoman untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya, kan? Dan kita kena ingat bahawa Iblis ni sentiasa mencuba dan terus mencuba untuk menjadikan manusia tadi sebagai pengikutnya. Jadi mereka yang telah ditulis ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sebagai pengikut Iblis, maka mereka akan bersama Iblis terjerumus ke dalam neraka Jahanam, dan mereka kekal abadi di dalamnya. Wal'iyadzubillahu ta'ala. Jadi kita mohon perlindungan Allah Ta'ala daripada kejahatan syaitan
iblis dan keturunannya, dengan sentiasa beristighfar, berzikir, bertawuz dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah untuk hari ini apa yang kita dapat ambil dan baca daripada kitab Imam Ibn Katsir rahimahullah taala daripada kitab Qasas Al-Anbiya ini. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Jadi kalau ada soalan apa, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fi Waalaikumsalam. almik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Setiap yang kita bacakan dari Al-Quran tadi, qulna lil malaikah qala rabbuka lil malaikah, itu semuanya ditujukan kepada malaikah. Kenapa selalu selepasnya dikatakan illa iblis? Adakah masa itu Allah menyuruh kepada semua makhluk ketika dikatakan lil malaikah? Kenapa mesti diikuti setelahnya illa iblis, illa iblis? maknanya ketika Allah cakap ini, maknanya ketika Allah kata illa iblis ni ketika setelah Allah perintahkan, kan, sebelum tu maknanya iblis dia tidak menyanggah lagi. Bila dah disuruh sujud, masa tu dia menyanggah bila disuruh oleh Allah Taala untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Kan? Ini yang apa Allah cerita dalam Al-Quran. Yang lainnya kita tak tahu. Wal ilmu 'indallah, ilmunya di sisi Allah Taala. Jadi Allah sebut illa iblis ni maknanya apabila dah berlaku penyanggahan daripada iblis tadi kan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah sebut illa iblis. Tapi Allah suruh sujud. Jadi sebelum Allah suruh sujud sebenarnya belum nampak lagi penjagaan daripada iblis. Dan Allah Maha mengetahui sebab dia yang menentukan, sebab dia yang menciptanya. Kan? Allah ciptakan iblis pun kerana hikmah yang dia Maha mengetahui. Dan tidak ada penciptaan Tuhan itu melainkan sebaliknya ada hikmah yang Allah Taala Maha mengetahui. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Iyakum Syukran. barakallahu fikum. Syukran. Itulah insya-Allah kita berhenti dulu untuk hari ini. Sesi ini, jadi insya-Allah jumpa lagi lah di minggu depan. Wallahu taala alam bis-shawab. Wal ilmu 'indallah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.